Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam booster luar biasa kepada anda semua. Okey, pagi ni 28 November 2016. Satu orang kata di penghujung-hujung hari kita di bulan November, dan insya-Allah pada bulan depan kita akan masuk bulan Disember. Dan saya rasakan bahawa pada tahun 2016 ni masa begitu beredar begitu cepat untuk kita bersama-sama untuk orang kata melayari kehidupan. Dan pagi tadi saya dah kongsikan dengan para pendengar di KLFM 97.2 radio nombor 1 orang KL. Saya dah kongsikan tip untuk kerjaya, yang mana tajuk topik ni sebenarnya adalah topik yang sangat orang kata sangat bagus untuk semua bos-bos di luar sana. Mungkin saya dah berkongsi dengan semua para pendengar berkenaan dengan bagaimana nak mengurus bos dengan bijak. Kita sebagai kaki tangan untuk staff nak mengurus bos dengan bijak ni macam mana, kita dah berkongsi dengan mereka. Dan pada kali ini topiknya adalah topik bagaimana nak mengurus staff ataupun anak buah dengan bijak. Dan tajuknya adalah anak buahku sayang. Kita nak panggil anak buah ni, dia orang kata satu terminologi lah kan. Kita tak nak lah kita panggil staff, ni staff saya, ni anak buahku. Anak buah ni dia lebih orang kata lebih mesra alam nampaknya. Saya gunakan istilah begitu. Dan pada hari ni saya dah kongsikan dengan para pendengar 5 tip. Minggu lepas saya dah kongsikan 5 tip. Dan mungkin kalau anda nak tahu, nak tengok apa tip yang telah saya kongsikan 5 tip yang minggu lepas, anda boleh tengok video di dalam channel ni juga untuk edisi topik anak buahku sayang ini. Anda boleh tengok. Dan tajuk ini sebenarnya tajuk yang sangat relevan setakat ini, kerana banyak anak buah di luar sana yang keep on complaining about dia orang punya boss. Dan bos juga keep on asking benda-benda yang kadang-kadang boleh dikatakan mengarut daripada bos. Mentang-mentang lah dia sebagai seorang bos dan dia orang kata bayar gaji seseorang itu, ataupun dia yang menentukan prestasi seseorang itu, dia boleh buat sewenang-wenangnya. Jadi dia minta benda-benda yang mengarut dan melayan anak buah ni secara tidak baik lah. Jadi saya kongsikan perkara ini supaya semua bos tahu bahawa kepentingan untuk mereka menjaga prestasi mereka melalui anak buah, melalui mengurus anak buah dengan baik. Kalau anda mengurus anak buah dengan baik, implikasinya sangat besar kepada diri anda. Kenapa? Bila anda mengurus anak buah dengan baik, anak buah akan menunjukkan prestasi yang cemerlang. Dan bila prestasi itu cemerlang, akhirnya dia akan memberikan implikasi kepada hasil kerja yang dihasilkan oleh anak buah anda. Dan bila hasil kerja itu sesuatu yang baik, yang tip top, dia akan memberikan hasil dan juga keputusan yang sangat baik kepada organisasi anda. Jadi tindakan kita adalah tidak susah, kita hanya perlu mengurus anak buah. Bila kita berjaya mengurus anak buah, insya-Allah organisasi kita akan jadi cemerlang. Banyak bos di luar sana yang pandai mengurus anak buah mereka, dan akhirnya kecemerlangan organisasi dapat dicapai, dan mereka dapat mengecapi kenikmatan prestasi cemerlang organisasi dan memberi kesan kepada diri mereka. Tak semestinya kita bertindak menunjukkan prestasi kita cemerlang sahaja untuk menunjukkan organisasi kita cemerlang, tetapi kita sebenarnya mengurus orang lain di bawah kita especially adalah lebih baik berbanding kita menunjukkan prestasi kita yang cemerlang. Maksudnya di sini adalah kita urus orang lain supaya mereka bekerja cemerlang. Kita telah menunjukkan bahawa kita sebagai seorang bos yang sangat cemerlang. Sebab bos memang tindakan mereka adalah mengurus orang. Kalau anda manager, anda pengurus, anda mengurus individu yang ada di dalam organisasi anda supaya mereka membuat kerja mereka masing-masing. Kerana anda dah bagi tugasan masing-masing supaya menggerakkan organisasi. Kalau anda penyelia di satu kilang dan sebagainya, anda juga bos.
jika anda berjaya mengurus contohnya section anda dalam kilang tersebut, di dalam line pengeluaran anda mengurus dengan bijak, hasil yang didapati daripada hasil kerja kaki tangan anda di bawah anda itu, dia akan memberikan impak kepada keseluruhan organisasi anda. Jadi anda urus setiap individu ini supaya mereka rasa mereka dihargai. Dan 5 tip yang saya dah bagi adalah, pagi tadi yang pertama sekali adalah jangan pilih kasih. Jangan pilih kasih lah dengan anak buah ni, kita jangan pilih kasih. Jangan pilih bulu, jangan pilih kasih. Mereka yang ada bulu kita pilih, kita suka. Yang tak ada bulu kita tak ni. Bukan begitu maksudnya. Maksudnya jangan pilih kasih, maknanya kita jangan membahagikan kasih kita ni, yang ni lebih, yang ni kurang. Perhatian kita pun kepada orang ni kurang. Orang ni lebih, mentang-mentang lah dia ni kerja bagus, kita bagi perhatian pada orang ni. Orang ni kurang sikit kerja dia, kita tak bagi kerja pada dia, dan kita tidak mengurus dia dengan baik. Itu juga satu tindakan yang salah. Jadi jangan pilih kasih, kerana anak buah ini akan rasa kecewa jika anda didapati memilih kasih. Pilih kasih. Kalau anda pilih kasih, anak buah akan rasa tidak selesa, dan mereka akan merasakan bahawa anda ini seorang bos yang tidak adil. Bila tidak adil, mereka akan cuba untuk sabotaj. Sebab tu saya kata di awal dulu, sebenarnya anak buah ni perlu dijaga kerana mereka berupaya untuk sabotaj kita dan juga sabotaj organisasi. Ini kita kena faham. Setiap manusia ni ada kemungkinan besar untuk mensabotaj kita atau mensabotaj organisasi. Please beware with that. Okay. Yang kedua yang saya dah kongsikan selain daripada pilih kasih adalah kita mesti melayan anak buah kita dengan secara hormat dan mulia. Ni jarang orang boleh buat, tetapi kalau kita amalkan, anak buah ini akan rasa mereka ni dihormati, dilayan seperti mana yang tidak sepatutnya. Bila mereka kata, tak patutlah bos melayan saya ni dengan hormat, dia rasa macam bos ni biar betul, aku rasa segan lah dengan bos ni. Dan akhirnya mereka akan malu dengan diri sendiri, dan mereka akan menunjukkan prestasi cemerlang sebagai tanda mereka membalas budi anda kepada mereka. Anda layan dengan baik. Kalau panggil mereka tu, panggil dengan panggilan nama yang tepat. Jangan panggil si bodoh, si bangang, si botak. Jangan panggil begitu. Kita panggil panggilan yang mereka suka, yang mereka rasa selesa dengan panggilan itu, supaya mereka tak kecil hati bila kita panggil dia dan sebagainya. Dan layan secara hormat, mulia, selain daripada kita duduk kata panggil dia. Pada masa sama juga kita kena layan dia seperti seorang manusia yang sepatutnya. Kita janganlah duduk sibuk orang kata kita layan orang tu tidak seperti manusia. Bila tak seperti manusia ni masalah dia. Okey, tip yang ketiga adalah kita mesti menunjukkan bahawa kita ni cakna tentang perkembangan kerjaya mereka. Kita tanya mereka, macam mana dengan kerjaya you ni tak ada impian ke nak pergi meningkatkan prestasi you, ataupun meningkatkan you punya level dalam kerjaya you. Mungkin you sekarang ni operator, you why not kalau you try cuba untuk pergi dapatkan kompetisi yang tertentu, naik satu level, jadi senior operator. Ataupun kalau you sekarang ni sebagai seorang penyelia, why not kalau you tingkatkan kompetisi you, pergi belajar kursus leadership dan sebagainya, komunikasi dan sebagainya. Mungkin insyaAllah akan dinaikkan sebagai penolong pengurus dalam organisasi ini. Kalau dia tu seorang kerani di jabatan kerajaan, you dah pergi ke exam untuk naik jadi grade 22 ke, naik jadi CC ataupun Chief of Staff, Chief of kerani kan, Chief of Clerk kan. Cuba tanya mereka begitu, supaya mereka rasa bahawa mereka ini dihargai, dan juga mereka tahu bahawa bos ini sebenarnya nak sangat kita maju,
dan mereka akan support kita. Dia akan rasa begitu. So anda cuba tanyalah, bukannya mahal pun kena tanya, bukan kena bayar duit pun. Cuba tanya, you tak nak ke cuba apply gaji kerja ni, but you ada diploma, you ada ijazah, rasa sesuai dengan you ni. Biar dia pergi menunjukkan perkembangan mereka di dalam organisasi, supaya mereka tingkatkan dia punya kemahiran. Dan akhirnya bukan apa, bila kita bertanya macam tu, staff kita akan rasa bahawa mereka ni, oh not bad dah aku ni sebenarnya buat kerja, sebab bos aku pun sanggup, ataupun bos aku ni sebenarnya nak tengok aku berjaya, bos aku ni rasa macam percaya bahawa aku ni boleh buat. So aku rasa not bad lah aku ni sebenarnya. So bila dia rasa begitu, dia akan rasa kembang. Bila kembang, dia rasa bangga diri. Dan akhirnya bila dia bangga diri, dia akan lakukan yang terbaik lagi, lakukan yang terbaik. Itu adalah psikologi untuk kita, apa kata, membangunkan keupayaan staff kita ini. Kita buat begitu. Bila kita tanya, macam tu bos, okay. Alright. So anak buah akan rasa seronok dengan kita, dan dia rasa macam okay, aku ada ruang lah untuk jadi lebih hebat. Okay. Dan yang keempat juga, saya ada kongsikan seperti tadi adalah berkenaan dengan kita perlu kata bertindak mengikut apa yang anak buah kita rasa. Kadang-kadang kita, maaf cakap lah, kita ni kadang-kadang bila jadi bos ni, especially lelaki lah kan, lelaki ni, bos lelaki ni, dia orang ni tak ada sixth sense tau, tak ada feeling kan. Saya pun lelaki kan, kita tak ada feeling, kita tak nampak bahawasanya anak buah ni bertindak lain macam je, kita tidak react. Tu bahaya kan. Kadang-kadang anak buah ni bila dia bertindak lain macam tu, ada benda yang tak kena. So anda patut kata ambil peluang ni, cuba baca gaya bahasa badan dan tindakan yang ditunjukkan oleh anak buah anda, supaya anda dapat mengawal mereka dan juga mengambil hal tentang mereka. Kadang-kadang dia nampak resah gelisah dan sebagainya. Kadang-kadang pukul 12.45 ni dia rasa nampak, kenapa lain macam dia ni dalam mesyuarat ni lain macam gelisah kan. Why not kalau kita tanya dia, you kenapa, ada masalah ke? Rupa-rupanya dia nak pergi ambil anak dan sebagainya, kerana suami dia tak ada, dia terpaksa ambil anak. So why not kalau kita kata, okay, kalau you nak pergi ambil anak, saya boleh bagi excuse you dalam mesyuarat. So bila anda menunjukkan reaksi terhadap tingkah laku dia yang pelik itu, yang sebenarnya kecil je, kesan dia akan berebak-rebak kepada prestasi kerja dia. Dia akan meningkatkan, kata bos aku dah bagi chance ke aku, keluar 15 minit awal, dan dia nampak aku ni nampak berbeza, dan bos ni sangat cakna tentang aku. So aku akan tunjukkan yang terbaik. So bila begitu, anak buah ni akan rasa macam, selesa, best lah dengan bos ni. Itu dia yang kita nak tunjukkan. Jadi tuan-tuan dan puan, itu sahaja perkongsian saya pada minggu ini. Dan saya nak beritahu bahawa sekali lagi, prestasi cemerlang anak buah anda sebenarnya memberikan implikasi terhadap prestasi kerja anda. So kalau anda seorang yang bijak, anda menguruslah anak buah anda dengan baik, dan insya-Allah hasilnya juga akan terbaik. Anda hanya perlu mengambil tindakan untuk mengurus anak buah anda dengan bijak. Akhirnya anda akan jadi cemerlang. Dan itulah dia tips kerjaya untuk anda sebagai seorang bos. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Salam booster luar biasa. Hai, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam booster luar biasa. Selamat pagi saya ucapkan kepada semua para penonton. Dan saya rasa ceria hari ini. Dan hari ini saya nak kongsikan sambungan kepada topik tip mengurus staff dengan bijak, ataupun mengurus anak buah dengan bijak, ataupun catchy tajuknya adalah anak buahku sayang. Yang mana saya dah kongsikan bersama dengan para pendengar KLFM 97.2 radio nombor 1 orang Kuala Lumpur. Dan saya kongsikan perkara ini setiap hari Isnin 7.45 pagi.
Jadi kepada mereka yang terlepas untuk mendengarnya setiap pagi 7.45 pagi di hari Isnin tu, anda boleh menonton siri video yang saya upload di dalam YouTube. Okey, hari ni saya nak sambung balik, iaitu 5 tip yang terakhir untuk tajuk tip mengurus anak buah ataupun staff dengan bijak. Dan seperti yang saya beritahu sebelum ni, kita sebagai seorang bos, kalau anda nak jadi cemerlang, sebab topik kita tip kejaya, sebenarnya untuk menjadi seorang pekerja yang cemerlang, kemungkinan besar anda adalah seorang bos. Dan bila anda nak jadi pekerja cemerlang, anda juga perlu menjadi bos yang cemerlang lah, kan? Maknanya pekerja cemerlang di mata bos anda, dan anda sebagai bos cemerlang di mata anak buah anda. Kadang-kadang anda bekerja, ada anak buah, dan anda ada bos di atas anda. Jadi anda perlu bekerja dan menjadi cemerlang, untuk menjadi cemerlang untuk bos anda, dan jadi cemerlang di mata anak buah anda. So sebenarnya implikasi yang sangat besar tuan-tuan dan puan, kalau kita pandai mengurus anak buah kita dengan bijak, sudah pasti. Sebab apa? Prestasi cemerlang oleh anak buah kita ni sebenarnya akan terpalit kepada kita, iaitu bos beliau. So kita akan jadi cemerlang juga. Kita pandai mengurus anak buah kita, sehingga kan anak buah kita menjadi cemerlang dalam kerjaya mereka, kita juga akan jadi cemerlang. Hasil yang keluar daripada produk di bawah section dan organisasi kita tu juga akan menjadi cemerlang. Tetapi ada juga bos-bos yang jenis dia tak nak tengok anak buah dia cemerlang. Dia tak nak tengok anak buah cemerlang, dia tak nak tengok anak buah dia lebih daripada dia. Bagi saya, bos yang macam ni, dia tidak pandai mengurus anak buah dia dengan bijak. Dia tak pandai. Sebab apa? Sepatutnya kita sebagai seorang bos, jika ada anak buah yang hebat, ada anak buah yang sebenarnya yang boleh buat kerja dan boleh beri idea yang baik, saya rasa itu adalah satu kelebihan kepada kita, bukannya satu ancaman. Sebab kita sendiri pun bila kita buat temu duga, kita nak mencari kaki tangan, staf dan sebagainya, sudah pasti dah percaya kita akan cari staf yang hebat, yang boleh bercakap, yang pandai buat kerja dan sebagainya. Kalau anda rasa terancam untuk bekerja dengan staf yang macam ni, yang hebat, yang boleh buat kerja, yang boleh buat decision dan sebagainya, saya rasa baik anda buat semasa interview tu, anda pilih mereka yang tak pandai, mereka yang tak ada credibility pun untuk menjawab jawatan berkenaan. Jadi seorang bos yang bijak, dia biarkan anak buah dia buat kerja dengan baik. Jadi apa yang anda patut buat adalah anda patut mengurus saja supaya anak buah anda ni, pertama sekali, dia setia kepada anda, dan yang kedua, dia tidak sabotaj anda. Sabotaj ni banyak berlaku tuan-tuan dan puan. Kalau tuan-tuan dan puan perasan bahawasanya tiba-tiba je tuan-tuan dan puan kena hantar laporan tu disiapkan oleh anak buah anda suruh hantar pagi ni, mesyuarat pada petang ni, tiba-tiba laporan tak sampai, anak buah cuti dan sebagainya. Ada masalah di situ. Ini bermakna anak buah anda kemungkinan besar dia sabotaj anda. Dia mensabotaj anda kerana mungkin dia tidak berpuas hati dengan anda. Tetapi kalau dia suka, gemar, dan dia memang sayang kepada anda, saya pasti dah percaya dia akan datang untuk mengemukakan laporan berkenaan. Jadi anda kena jaga-jaga. Ini salah satu daripada tanda dia. Setiap kali deadline laporan anda kena hantar, sesuatu kerja yang anda kena submit kepada bos anda ataupun kepada pihak management, anak buah anda tidak berupaya untuk menghantarnya. Dia tak hantar, dia bagi lengah-lengah, dia tak datang kerja dan sebagainya. Itu sebenarnya adalah tanda mereka ingin sabotaj anda sebagai seorang bos. Okey, saya bagi anda 5 tip sambungan daripada 10 tip yang saya dah bagi sebelum ini. 5 tip yang terakhir itu, yang pertama sekali adalah anda sebagai seorang bos perlu bertimbang rasa. Tuan-tuan dan puan, anak buah kita juga adalah manusia, dan kita juga adalah manusia, dan kita perlu bertimbang rasa. Kadang-kadang anak buah ni minta simple je. Kadang-kadang dia tengah hari dia nak keluar awal sikit, setengah jam, mungkin ada nak jemput anak ke, ataupun dia ada masalah, dia nak pergi selesaikan urusan, mungkin urusan kereta ke, urusan bil api, bil air dan sebagainya. Benarkan, sekali-sekala anda membenarkan ataupun bertimbang rasa di atas sesuatu perkara yang kecil, dan mungkin dia akan mengingatinya dan dia merasakan besar bagi dia.
kecil bagi anda tetapi besar bagi dia. Jadi anda rasa begitu, anda patut timbang rasa. Bertimbang rasa sedikit kalau contohnya dia tiba-tiba dia nak emergency leave hari tu kerana anak dia sakit, ataupun pembantu rumah dia lari ataupun pengasuh dia tiba-tiba cuti dan sebagainya. So anda kena bertimbang rasa sekiranya tak ada urgency. Dan saya selalu gunakan, kalau sekiranya ada kerja urgent yang patut dibuat oleh anak buah anda, dia patut datang tapi dia tak dapat datang, anda cuba memberi solution ataupun bagi option kepada dia. Okey, awak boleh datang, awak boleh bercuti pada hari ni, tetapi kalau boleh saya nak you submit jugalah report tu. Macam mana terpulang lah, submit melalui email ke, ataupun you beritahu kepada rakan-rakan you yang lain untuk siapkan ke, supaya saya tak ni. Saya boleh bagi awak cuti, tetapi make sure awak selesaikan kerja awak dulu. Ataupun dia kata esok dia nak minta cuti, bos saya nak minta cuti lah besok sebab anak saya pengasuh tak ada. So esok anda kena hantar report kan. So anda tanya dia, esok kena hantar report, so make sure hari ni siapkan report berkenaan, dan saya akan tunggu report berkenaan daripada anda hari ni. Besok kalau nak cuti lah, tak ada masalah. So kalau anda ada option sebegitu, anak buah anda akan bekerja bersungguh-sungguh dan dia akan siapkan pada hari berkenaan. Sebab anda dah bertimbang rasa kepada dia, dan dia juga perlu bertimbang rasa kepada anda. Macam saya beritahu sebelum ni, kita bagi sayang dan insyaAllah kita akan dapat sayang. Okey, itu yang pertama. Yang kedua adalah kita perlu menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh anak buah kita berkenaan dengan kerja. Kita kena selesaikan. Kita sebagai seorang bos, sebenarnya credibility kita untuk jadi bos tu sebab kita ni lebih expert. So kadang-kadang anak buah kita ini dia tak expert daripada kita, dan jangan kita fikir bahawa dia tu melebihi keexpertan kita. Jangan kata asyik-asyik saya yang kena selesaikan masalah awak ni buat apa, saya bayar gaji awak buat apa. Jangan begitu. Sebab bos ini adalah solution maker ataupun solution provider. So you kena selesaikan masalah kita. Mungkin tak selesaikan ataupun you bagi option pada anak buah. Kadang-kadang anak buah ni dia tak terfikir sebab dia tak ada experience. So anda bagi penyelesaian dan untuk diselesaikan. Itu senang je. Okay. Yang ketiga, apa yang anda kena buat adalah anda perlu memulakan perkataan setiap ayat anda ataupun arah anda dengan perkataan tolong dan disudahi dengan terima kasih. Bagi contoh, tolong siapkan report ni sebab besok saya nak ada mesyuarat lah. Terima kasih. So mulakan dengan perkataan tolong dan sudahi dengan terima kasih. Saya macam ni lah, saya bos ni sebenarnya dia nak minta kita kemukakan satu kertas kerja dengan cepat sebenarnya. So semalam saya dah beritahu nak suruh hantar minggu depan. Saya rasa kalau boleh saya nak minta tolong awak lah untuk siapkan hari ni, dan esok kita akan hantar kepada bos kalau boleh. Terima kasih. So mulakan dengan tolong dan sudahi dengan terima kasih. Itu perkara yang seterusnya. Perkara yang keempat adalah anda perlu bersabar dengan anak buah anda. Jangan mengherdik dia di hadapan orang, jangan marah dia di hadapan orang, jangan perli di hadapan orang, dan jangan temper sangatlah. Kita ni boiling level kita ni kalau boleh janganlah terlalu rendah sangat sehingga kan anak buah buat kerja sikit silap je dah marah macam dia buat silap rugi syarikat berbilion-bilion ringgit. Janganlah begitu. Kalau boleh anda bincang betul-betul dengan anak buah anda, beritahu dia apa yang anda silap dan sebagainya. Mungkin ada jalan penyelesaian yang boleh diselesaikan. Janganlah kita duduk sibuk nak memfokuskan kepada kesilapan dia sahaja, kerana kadang-kadang kesilapan itu sebenarnya datangnya daripada kita juga sebagai seorang bos yang tidak pandai untuk mengurus anak buah. Okey. Dan yang kelimanya, apa yang anda patut buat adalah setiap kali anda berdepan dengan situasi yang mana mungkin masalah ni dibawa oleh anak buah, saya yakin bahawa
apa yang anda patut buat adalah anda kena sentiasa senyum. Sentiasa senyum. Bersenyumlah. Anak buah buat kerja salah pun kita senyum. Kerana apa? Kita akan mendapat idea tak kala kita berada dalam keadaan yang tenang. Dan sudah pasti dan percaya bahawa senyum ini adalah yang membuatkan kita tenang. Dan sentiasa senang kita mengurus masalah. Jadi anak buah kita tengok, oh Allah, bos aku ni senyum, dia ada masalah baru senyum. Ada masalah ni, masalah ni besar ni. Kita sekarang ni dalam keadaan status rugi sampai 7 juta ringgit. Bos senyum lagi 7 juta. Tapi dalam hati siapa yang tahu kan. Tapi bagaimana kita nak mengurus tu supaya kita potretkan kepada anak buah kita bahawa kita dalam keadaan yang tenang, dalam keadaan yang waras untuk berbincang. Itu saja 5 tips untuk mengurus anak buah yang dengan bijak. Jadi saya doakan kepada anda berjaya mengurus anak buah dengan bijak supaya anda menjadi seorang bos yang hebat dan juga cemerlang. Terima kasih kerana sudi bersama dengan saya, menonton dengan saya. Sila subscribe channel Azimin Cik Will. Moga-moga ianya akan memberi manfaat kepada anda untuk disebarkan manfaat ini kepada semua orang di sekeliling anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam booster luar biasa.